satu Atuk cari rezeki ni. Nak suruh mereka belajar. Tak mau jadi macam anak Tok. Anak Tok dulu pernah dapat gelaran pelajar terbaik Selangor dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia. Matematik. 3 subjek dia dapat pelajar terbaik. Tapi sebab Tok tak ada duit, Atuk tak dapat masukkan di sekolah. Rakyat Malaysia menghasilkan 40,000 tan sisa pembuangan setiap hari dengan sekurang-kurangnya 1 kilogram bagi setiap individu. Jumlah itu dianggarkan terus meningkat dan lebih membimbangkan pertambahan populasi penduduk dan risiko seperti penyakit, kebersihan, kerosakan alam sekitar boleh berlaku. Malah kita sebagai orang awam amat sensitif terhadap sampah kerana kita sendiri tidak mahu ia dekat dengan rumah kita. Tetapi untuk melaksanakan kebersihan agar tiada masalah akan berlaku di masa akan datang, pasti akan ada mereka yang sanggup memilih tugas pembersihan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tok buat apa ni? Tok ni tengah buat kerja. Kerja? Kerjalah, cari rezeki. Macam ni lah. Kerja Tok. Tok dah makan dah? Tok balik nanti baru makan dengan anak cucu. Tok tak biasa makan-makan kat sini. Tok balik makan kat rumah dengan anak cucu. Macam tu lah. Pagi tak makan? Pagi Tok minum kopi siap-siap. Okey. Dah semua, barulah Tok keluar mai cari rezeki. Dah siap anak cucu. Anak Tok semua baru Tok keluar. Kalau tak, Tok tak keluar. Macam itulah selalunya. Tok duduk dekat dengan sini ke? Dekat je, tak jauh. Kat seberang tu je. Tok duduk dalam tu je. Dekat jalan seberang tu, dekat PPR tu. Nak saya tolong? Tak apalah, Tok buat kerja Tok. Tok tengok saya punya ni otot-otot dah macam ni. Wah, ni kerja Tok. Tak apa, biar Tok buat. Nampak sangkut. Tuan suruh saya tolong Tok tu, jom. Hai. Sisa pepejal atau sampah adalah sisa-sisa yang tidak diinginkan apabila telah habis melalui satu proses. Ini adalah suatu proses buatan manusia. Tapi pernah tak kita terfikir, apakah nasib mereka yang bertanggungjawab menguruskan apa yang kita buang? Jom bersama saya minggu ini, kita ikuti perjalanan hidup dan rutin harian makcik ini. Tok boleh ceritakan sikit tak tentang anak Tok yang OKU tu? Macam mana kesihatan dia, dia punya penjagaan dia semua? Anak Tok ni dia sakit daripada dia umur 7 tahun. Dia demam panas. Pergi hospital dia kena sawan. Duduk lama lah juga dekat hospital pediatrik bawah jagaan Dr. Husin. Pakar pediatrik. And then sampai sekarang, sebelum ni dia boleh bercakap, boleh berjalan. Tapi bila lepas dia keluar ICU, dia tak boleh nak bercakap, tak boleh nak berjalan macam... Tak tahu nak cakap lah dia jadi macam... Otak dia tu tak berapa sebab doktor dah beritahu dah otak dia pelan kecil. Sebab... Apa nama tu, kuman dah masuk otak dia. So dia ni kena jaga macam orang kata... Kita jaga dia sepenuh masa lah. Tapi atuk ni tak boleh juga nak buat sepenuh masa. Jaga yang mana orang kata keperluan harian dia. Sepenuh masa tu maksud dia kita kena tumpu pada dia saja. Tapi Tok tak boleh sebab kehidupan Tok macam ni. Tok terpaksa pergi cari rezeki untuk hidup kan. Jadi kena tinggal juga. Hidup Tok ni macam ni lah hari-hari. Orang kata kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Atuk ni bangun pagi lepas subuh, siapkan makan dia, minum ubat dia semua siap. Udah bagi makan, cuci bersih. Saat lagi atuk kemas rumah,
mandi dia semua, bagi makan semua. Atuk duduk kejap, orang kata nak minum ke apa ke. Cakap dengan anak-anak cucu ni, kalau ada cucu ada kat rumah, atuk kemas dia barang-barang, pergi jual. Kadang tu tak jual pun. Bubur yang dalam troli tu, bubur kat sini, bawa troli pergi cari. Dalam pukul 11.30, pukul 12 itu Tok keluarlah pergi cari. Kadang-kadang petang Tok pergi tengoklah keadaan. Kalau larat, tengok keadaan lah. Bukan cuaca je. Betul. Kalau larat. Tok rasa larat, ada mood, Tok pergi cepat. Kalau tak ada mood, Tok duduk, relax je. Petang pun Tok pergi. Tambah-tambah kalau macam Atuk perlu nak pakai duit sangat-sangat untuk cucu ke, anak ke, nak bayar bil ke apa, pagi Atuk keluar. Keluar pagi pukul 11.30 sampai lepas maghrib, kadang pukul 10, 11 baru Atuk balik. Atuk tak balik dah tengah hari. Kalau kata biasa-biasa ni, Atuk balik kejap. Mai siap anak ni makan, cucu ke apa ke. Sat lagi, petang Atuk pergi cari lagi lah. Cari sampai pukul 1, pukul 2 pagi baru balik. Macam itulah hari-hari. Tak tentulah dapat banyak mana. Dia kalau macam satu beg ni berapa kilo biasa? Selalu satu beg ni 6,5 kilo. 6,5 kilo. 6,5 kilo tu kira lah RM3.40 sekilo. 6,5 kilo berapa? Macam itulah. RM20 macam tu lah. Kalau macam botol ni 60 sen sekilo. Oh, botol 60 sen sekilo. Kalau satu ni dapatlah RM1 lebih, RM2 macam itulah. Macam ni kadang dapat RM1, RM20 sen. Kadang tu tak sampai pun. Tengok dia punya berat. Diorang yang kutip-kutip tin ni, kutip-kutip sampah ni, diorang try hard nak cari pendapatan sendiri sebab nak sara hidup sendiri. Sebab sekarang ni kan ekonomi kan makin tinggi kan. Sebab nak sara, makan minum keluarga. Diorang dah usia makin meningkat semua. Diorang susah nak dapat pekerjaan. Dengan pekerjaan kutip tin semua tu lah diorang, walaupun RM80 sebulan tu pun diorang rasa bersyukur lah nak tanggung family ke. Tok selalu biasa jual kat mana? Tu dekat Semarak ni, belakang ni. Tok turun bawah, pergi cari. Balik rumah, siap semua. Pergi kemas-kemas, pergi jual tang tu. Tu pun tengok kalau hujan tak pergi. Kalau tak hujan, pergilah. Tapi kalau hujan, orang kata apa, kenyai-kenyai, Atuk jalan. Tok redah je. Redah je? Tapi kalau tak ada duit, Atuk perlu sangat hujan ribut pun Tok pergi. Tok tak kira. Janji anak cucu Tok boleh sekolah. Tu dia boleh makan. Nak tahu ni lah tempat tu cari rezeki daripada toke dia kecil sampailah dia dah jadi macam ni. Dulu kecil je kedai dia. Ni dia berapa asing kan ni. Yang ni besi padu ke besi apa dia asing. Aluminium lain. Ni barang-barang ni kira scrap. Yang mana dah tumbuh-tumbuh ni kira scrap. Nanti dia asingkan balik. Dia bawa benda ni, dia asingkan balik. Dia akan hantar kat factory sana. Inilah kerja mereka hari-hari yang Tok cari pun banyak kat sini lah. Tok tak jual ke tempat lain. Tok semua kedai dia aja. Kedai dia aja. Dia nama dia Ganesan, tapi kami orang sini panggil dia Amir sebab kami dah kenal daripada kecil. Dia pandai dah cakap Melayu. Dia tak ada hari ni. Hari ni dia tak mai. Dia kat rumah. Itulah rutin harian Tok Mi. Dekat kawasan-kawasan perumahan dengan kawasan bandar yang pesat ni, mesti korang akan jumpa orang macam Tok Mi dan rakan-rakan dia yang mengutip sampah dan sisa pepejal untuk dikita semula. Sekarang ni jom terus ikut saya, kita tengok apakah rutin harian selebihnya Tok Mi. Tapi rutin hari-hari ni lah kerja Tok cari rezeki macam ni. Tok tak pandai nak minta kat orang. Tok rasa malu. Sebab Allah Ta'ala bagi Tok kederat. Dengan cucu pun Tok pesan tu, cuma selalulah kurang. Kurang duit tak pernah simpan. Tok tak pernah simpan. Tok takut. Kalau Tok simpan duit ni, memanglah macam-macam kita boleh buat. Nak kata tak perlukan duit, tak ada siapa dalam dunia tak perlu duit. Hidup sekarang macam hang pun muda, ingin benda tu, ingin benda ni kan. Macam Tok ni susah. Tak pernah merasa kata hidup mewah dulu lagi. Sebab kami adik-beradik memang bapak kami pun susah. Jadi kami berdikari sendiri. Bila Tok duduk sendiri-sendiri, Tok usaha dengan benda-benda macam ni. Dengan orang kat luar sana yang bagi kat Tok sedekah sikit-sikit. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya Allah, ya Tuhan, kami bersyukur atas segala rezeki yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas segala-galanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jom, mari kita makan, meh. Ni makannya lah, mana ada dah. Adik tak makan kan? Adik lapar tadi, adik minum susu je kan? Alhamdulillah. Adik makannya. Pelan-pelan tak apa. Dia memang macam ni. Dia kadang-kadang dia tak ingat. Ni kan dia tengah makan macam ni, atuk suap air. Kejap lagi dia tak ingat macam mana nak kunyah. Macam mana benda tu makanan ke apa, dia tak ingat. So kita kena slowly lah cakap dengan dia. Dia macam tu lah. Ubat dia pula tak boleh nak beli dekat farmasi. Pergi hospital. Kena kat hospital. Hospital pun kena pengarah dia riliskan. Kalau pengarah dia tak ada sign, tak boleh keluar. Macam mana dia sakit teruk pun, kalau pengarah dia tak sign, tak boleh ambil. Ubat tu memang terkawal. Pernahlah atuk bawa balik dia kampung. Sampai kat Kota Baru, dia kena teruk penyakit dia. Pergi hospital Kota Baru tu kan. Kerana ubat dia tak ada. Oh, macam mana tu? Tak ada ubat lagi satu, tak ada pakar untuk dia. Tak Kelantan. Dia punya sawan dia tak berhenti. Dalam 3 minit sekali dia kena sampailah. Pihak doktor sana telefon dekat sini. Dia orang pergi dengan heli. Helikopter ambil dia. Bawa balik sini. Tu doktor pakar dia tu masa tu nama dia Dr. Vicky. Dia kata adik tak boleh keluar pada KL. Sebab tak ada doktor pakar yang boleh tolong. Nombor 1, atuk cari rezeki ni. Nak suruh dia pun belajar. Tak mau jadi macam anak Tok. Anak Tok dulu pernah dapat gelaran pelajar terbaik Selangor dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia. Matematik. 3 subjek dia dapat pelajar terbaik. Tapi sebab Tok tak ada duit, Atuk tak dapat masukkan dia sekolah. Dia sekolah sampai tingkatan 1 je. Atuk tak ada duit nak bagi dia masuk sekolah lagi. Nak minta kat keluarga tak boleh. Tok cakap Tok terang. Tok minta 1 je. Tuhan Tok bagi rezeki kat Tok, kuatkan kedera Tok. Biar Tok dapat bela cucu Tok, jangan sampai macam anak Tok tak boleh sekolah. Sebab itulah Tok usaha. Sakit pening Tok tak kisah. Makan tak makan tak apa. Janji anak cucu Tok boleh sekolah, boleh belajar. Tak mau jadi macam bak dia. Atuk minta maaf. Atuk tak boleh ingat. Daripada dulu Atuk susah. Tu kadang-kadang Atuk rasa sedih. Atuk berjalan sana sini cari botol, cari tin barang orang buang. Atuk tengok banyak budak-budak sekarang suka duduk lepak, suka duduk sana sini. Atuk paling tak minat. Tapi tak apa daya. Atuk tak boleh nak cakap apa. Dan you boleh cerita tak berapa itu harga barang plastik? Yang barang plastik macam 30 sen 1 kilo. Yang kotak yang 50 sen. Ada kadang-kadang naik harga, naik turun harga lah. Sebab BC macam BC yang tebal sikit, lebih sikit. Nanti copper macam RM18. Aluminium macam kadang-kadang RM10, RM15 macam lah kadang-kadang. Paling murah kotak plastik. Satu hari 1 kilo 40 sen kali dia kena bawa 10 kilo kali baru dapat RM5 kan ini macam. Sebab dia satu hari dia 3, 4, 5 kali mari baru dia pendapatan lebih sikit. Zaman sekarang nak cari wang pun susah sebab dia orang benda-benda yang bersih dia orang jual. Sebab sebenarnya dia orang nak cari kerja pun banyak susah sikit sebab orangnya sudah tua ke. Kita pergi minta kerja pun dia orang tak ada angkat kerja. Sebab dia orang mau cari wang macam mana nak hidup. Sebab nak makan hari-hari, nak hidup, nak belajar kan. Itu pasal dia orang angkat benda yang baik-baik, yang bersih kan. Macam copper, BC, yang plastik, kotak, yang semua dia orang angkat jual sini. Sebab kita pun tengok dia orang kesian. Sebab dia orang rezeki kan, hari-hari nak makan, cari rezeki kan dia orang.
tengok pun kita tambah duit sikit kasih lebih dia orang lah. Sebab kita beli yang macam 50 sen kali 60 sen kasih lah. Sebab kita tahu dia orang susah. Macam mana kita susah kan? Kita mau cari wang kan? Pagi-pagi mari kerja, nak buka kedai, nak cari wang kan? Itu pasal kita pun timbang rasa lah. Ada masa tu dia lenguh letih tu, kadang-kadang lutut ni dia lembik juga. Tak boleh berjalan, rasa dia tengah-tengah jalan dia macam nak rebah. Tapi bila Tok pergi jumpa doktor, dia kata tak ada apa. Tok ni sihat semua. Cek Alhamdulillah. semua tak ada apa. Dah cek semua, darah ke jantung ke kencing manis ke, buah pinggang cek. Cuma paru-paru lah kurang sikit, orang tua ni macam-macam kan. Kadang-kadang pergi seorang tapi selalunya lah kalau hari mereka tak sekolah, Tok memang bawa mereka lah. Teman. Bukan teman nak suruh kutip botol tak. Teman orang kata borak dengan mereka. Kadang-kadang bosan juga seorang-seorang kan. Duduk tepi jalan tu sembang dengan mereka, cerita, ajar mereka yang mana boleh kan. Macam tu lah. Macam kalau Tok kat luar tu dengan cucu apa, orang luar ada cakap apa ke? Apa pandangan dia orang biasa? Banyak orang ni orang kata yalah pandangan masing-masing, hak masing-masing. Atuk yang orang cemuh ni Atuk tak kisah. Depa tapi sekarang ni banyak orang sekarang lah yang untuk tengok kan tak macam dulu. Masa dulu kalau Atuk dekat orang lari. Orang tak mau dekat dengan Atuk, tapi orang sekarang tak dah. Okay. Baik tua muda pun alhamdulillah. Nombor satu yang Atuk paling puji bangsa asing. Bangsa asing. Atuk tak sangka betul. Demi Allah Atuk cakap bangsa asing selalu yang tolong Atuk ni. Atuk penat, mereka beli air, mereka bagi orang kata duit kat Atuk. Tak pernah kata Atuk terlintas dalam hati lah. Orang bangsa asing datang kat Atuk, bagi duit kat Atuk. Bagi duit kat Atuk tu, cakap Atuk tak minta sedekah. Dia cakap apa? Kami bagi kat Atuk ni bukan apa. Kami bagi untuk Atuk belanja hari-hari sebab kami ada lebih. Tu bangsa asing. Atuk memang tak pernah sangka. Mereka senang, mereka pandang duit tu segala-gala. Bagi Tok, dapat bernafas, dapat makan, dapat duit, dapat buat kerja macam ni, syukur. Alhamdulillah. Sebab Atuk fikir, niat Atuk keluar daripada rumah ni, pergi cari rezeki. Nombor satu, Atuk minta pada Allah Ta'ala, selamatkan aku walau di mana aku berada. Berikan aku rezeki, berikan aku kekuatan, jaga anak cucu aku. Rezeki yang aku dapat bukan untuk aku. Untuk anak dan cucu aku serta keluarga aku yang susah. Itu je. Seandainya ada lebih, Atuk bersedekah untuk orang lain. Itu je. Ini ikhlas daripada hati Atuk cakap. Daripada dulu sampai sekarang. Atuk tak pernah bergantung kat adik-beradik. Macam Tok punya cucu semua masih dia bersekolah. Semua sekolah. Cuma yang seorang yang Alung tu lah yang tak sekolahnya. Dan ni dah 2 tahun dah tak sekolah. Tu pun ada sebab. Kalau tidak dia sekolah elok. Lepas dia kena dera tu dengan kawan-kawan dia tu, orang kata kebuli. Lepas tu dia jadi macam takut. Fobia. Atuk selalu pesan dengan cucu-cucu Tok. Sebab mereka ikut Tok berjalan Atuk tu. Atuk tak kata nak menunding jari lah. Sebab kita ni manusia ni Aisyah. Kita ni ada jatuh bangun kita. Kita kena kenal diri kita siapa. Daripada mana kita. Ingat, Atuk cakap ni pun. Ingat tengok tu. Orang-orang yang kat luar tu. Yang mana senang, yang mana susah. Apa sebab? Puncanya bukan daripada orang lain, pada diri sendiri. Kita kena ada keyakinan diri. Kita kena ada matlamat diri. Kita kena rajin usaha. Jangan orang kata biarkan masa terbuang. Jangan biarkan kita ni orang kata manjakan diri. Harapkan mak bapak, harapkan adik-beradik yang senang. Kalau mak bapak kita kaya, kita tak boleh duduk diam. Yang kaya mak bapak kita. Kita kena ingat tu. Kita kena usaha. Atuk selalu pesan dengan anak cucu tu. Jangan terlalu ikut kawan-kawan. Jangan buang masa. Usaha. Jangan minta dekat orang. Walau macam mana pun titik peluk kita yang paling berkat Allah Ta'ala bagi. Ini banyak plastik ke banyak
Yang ni Tok dah kumpul, jadi sama banyak lah kot. Oh, banyak. Kita ni dalam hidup ni kadang-kadang kan, kita terlalu banyak komplain. Kalau kita tengok Tok Mi ni, saya tak pernah dengar sekali pun dia komplain. Tapi dia tetap bersabar dan dia teruskan dengan dia bekerja keras. Sebab kalau kita tengok live dia, Tok Mi ni ada seorang anak OKU, dia ada 2 cucu dan dia ada banyak kucing yang dia jaga. Dan macam saya cakap, tak pernah sekali pun dia merungut. Macam korang dekat luar sana tu, korang ada kudrat, ada tenaga, korang muda. Apa yang korang buat? Kita ni dalam hidup macam saya cakap, terlalu banyak komplain tetapi kurang bekerja. Jadi kalau nak berjaya, rahsianya adalah ini. Kuat bekerja, fokus dan jangan komplain. Cakap tak ada. Dia kalau terlalu sakit pun tak ada suara. Keluar air mata je. Itulah Tok tahu kalau dia betul sakit. Macam tu lah. Tu dia lah. Jalan tak boleh. Kaki dia ni memang tak boleh lurus. Dia tidur macam tu, dia duduk macam mana pun macam tu je. Tak boleh lurus. Dia tak boleh straight macam kita lah. Tak tahu lah. Dia punya doktor kata otot-otot dia dah kejap. Yang ni masa duduk kat keramat. Tengok tu. Mesti ada kucing. Tengok. Nampak tak ada kucing? Masa ni dia boleh berjalan lagi ni, dia boleh bercakap. Lepas pada tu dia tak boleh dah. Macam ni lah. Simpan. Tambah lama. Simpanlah lagu ni. Di belakang saya, pada mata anda adalah sampah. Tapi bagi sesetengah, ini adalah permata yang bernilai. Ia adalah sumber rezeki untuk mereka menyara keluarga mereka. Bayangkanlah, anak Tok Mi, seorang orang lain upaya, memerlukan perhatian 24 jam. Makan, minum, mandi, semuanya perlukan perhatian. Tetapi Tok Mi tetap kena keluar mencari rezeki sebab dia mempunyai tanggungan yang banyak. Dan pada anak ini juga, dia memerlukan ubat yang macam-macam. Dan Tok Mi setiap kali dia beritahu saya, bila dia keluar, dia risau anak dia boleh kena sawan pada bila-bila masa. Jadi ingatlah, bila kita lihat mereka ni, jangan lihat mereka sebagai hina. Tapi ingatlah, mereka cuma ingin mencari rezeki yang halal. Kerana kita tak tahu di sebalik kesusahan dan senyum mereka tu sebenarnya mempunyai 1001 masalah di fikiran mereka. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita ada dan jangan sesekali merungut tentang apa yang melanda kita.